Baik, kebenaran merentas negeri sejak 11 Oktober lalu bagi seluruh keluarga Malaysia yang telah lengkap menerima vaksinasi telah pun merancakkan momentum pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi domestik dalam sektor pengedaran dan peruncitan. Segmen inklusif malam ini bersama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SGP yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi di studio bersama saya. Datuk Seri, dalam sejak 18 bulan negara sudah pun melalui fasa pandemik. Apa yang menjadi teras kepimpinan YB tak kala kita menangani krisis ini? Ya, selepas kita dalam lebih setahun berdepan dengan PKP yang ketat, sekarang kita sampai ke fasa untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan kalau boleh secara normal, tapi itu tak akan bersama sebelum keadaan COVID dulu. Jadi trust yang saya inginkan dan sebagai misi kementerian ini, KPDN SGP sekarang adalah ada beberapa saja, iaitu pertamanya kita menjayakan program REVAC, Retail Industry Vaccination Program, yang telah dilaksanakan dengan jayanya, dan yang terakhir baru-baru ini kita tutup program itu. Dan dalam program itu kita berjayalah frontline ataupun barisan hadapan di sektor peruncitan ini diberi peluang untuk mereka diberi vaksinasi supaya sektor peruncitan ini boleh dibuka, iaitu frontline tu ataupun barisan hadapan tu adalah juru jual, juru wang dan mereka yang terlibat dalam sektor peruncitan ini. Jadi kita nampak agak berjaya lah kita dah buat tu. Yang kedua adalah bagaimana kita nak juga memperkasakan perdagangan ataupun peruncitan ini. Jadi norma baru adalah supaya kita hidup bersama COVID, boleh dikatakan begitu. Sudah jadi endemik sekarang. Jadi COVID akan sentiasa berada bersama kita. Jadi bagaimana kita nak meneruskan SOP. SOP itu dari satu program yang amat spesifik adalah kita perkenalkan REDI, REDI, iaitu untuk menggunakan e-wallet, digital, secara digital. Jadi dengan program itu pendigitalan transaksi kita. Dan kita gunakan e-wallet supaya mereka yang membuat transaksi menggunakan e-wallet mengurangkan sentuhan fizikal dan juga membolehkan mereka membeli atas talian juga, di mana memang liputan komunikasi yang adalah, dan itu pun dipertingkatkan di seluruh negara supaya tidak ada mana lagi banyak kawasan ketiadaan perkhidmatan komunikasi internet. Jadi apabila kita boleh menjayakan program REDI ini nanti, sudah tentulah kita dapat menangani masalah COVID ini, membantu dalam kita mengurangkan kesan COVID-19 yang secara negatif ini. Sebab kita mengurangkan orang ada sentuhan fizikal dan membolehkan bertransaksi atas talian, online business. Mereka boleh membeli belah daripada rumah tanpa berduyun-duyun pergi secara fizikal kepada pasaraya dan sebagainya, dan mengurangkan kesesakan. Dan juga sekarang kita memperhebatkan lagi dalam erti kata mempertingkatkan kuasa pengguna ni. Dan begitu juga kita gunakan prinsip-prinsip di kementerian ini memudahkan ease of doing business. Cara memudahkan kita mengurangkan birokrasi dan sebagainya, itu penambahbaikan. Juga kita menurunkan cost of doing business, Jadi banyaklah insentif-insentif daripada agensi-agensi yang di bawah Kementerian KPDN SGP ini, lebih-lebih lagi SSM, itu Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang telah mengumumkan beberapa inisiatif. Pada peringkat awal 11, lepas itu tambah lagi yang membantu B40, golongan B40 ini, dalam mereka mendaftarkan perniagaan mereka dan sebagainya. Kita banyak bantu, dan juga
mereka yang keluar dari IPTA, IPTS, Institut Pengajian Tinggi yang nak mencari sumber pendapatan mereka. Jadi banyak kita bantu dari segi inisiatif, ada moratorium, ada juga bantuan grant dan sebagainya. Ya. YB, di mana YB melihat tahap kesediaan pihak industri untuk beralih ke transaksi ataupun tanpa tunai, pendigitalan transaksi? Apa antara cabaran yang dihadapi oleh pihak industri dan bagaimana pihak kementerian bercadang untuk menanganinya? Kesatu, kalau kita lihat ke seluruh negara, kita tak boleh fokus kepada bandaraya, kota raya sahaja. Sebab di sana, di kota raya, di bandaraya, memang sudah ada coverage atau liputan internet ni yang baiklah. Tetapi kita dengar masih banyak lagi, termasuk kawasan saya di Kapit pun, baru-baru ini yang mengeluh, yang mengadu bahawa internet ini tidak dapat diguna sebaiknya dan sepenuhnya. Jadi itu cabaran besar. Tapi yang kita bangga kerana ada baru-baru ini diumumkan oleh Kementerian Komunikasi Malaysia, the program Jendela, di mana hasratnya, objektif utamanya adalah untuk menyediakan perkhidmatan internet ini sangat menyeluruh seluruh negara kita, termasuk yang jauh di luar bandar. Sebab kita nak menadaptasikan, menggunakan digitalan cara transaksi ini. Jadi saya kira di pihak industri, pihak pasaraya, mereka sebenarnya sudah pun bersedia dan tidak kiralah mungkin dari golongan tua juga mereka sudah pun menerima secara perlahan-perlahan peralihan transaksi tak kala negara keluar dari pandemik ke fasa endemik. Datuk Seri, apa antara inisiatif yang berterusan dari segi memastikan pematuhan SOP? Ya, dari kerajaan memang pelbagai. Jadi saya fokus kepada apa yang dari KPD NHP. Pihak KPD NHP sejak tahun lepas pun kita lihat, kita pantau dengan rapi dan kita dapat di sektor peruncitan kepatuhan kepada SOP yang ditetapkan adalah begitu tinggi sekali. Baik. Termasuk yang dalam kedai gunting rambut dan kedai ataupun profesi yang ramai yang memikirkan payah nak mematuh SOP. Tetapi dengan data, dengan saintifiknya analisa kita terdapat 98% kepatuhan di peringkat peruncitan ini. Jadi oleh kerana dengan ada pengalaman sebegitu, kita dah yakinlah dan kita tetapkan SOP yang sedia ada adalah SOP yang terbaik di peringkat peruncitan dan perdagangan pengedaran ini. Ya. Dan atas kerjasama KKM dan juga dengan KPD NHP, harga jualan siling untuk kit ujian Kediri telah pun dikuatkuasakan pada awal September. Kalau menurut pemantauan pihak kementerian, ada tak pihak pasaraya yang sudah pun menjual di bawah harga siling yang ditetapkan oleh kerajaan? Ya, ini adalah sangat-sangat dekat di hati rakyat dan semualah kerajaan pun. Kita ada desakan daripada pengguna dan juga daripada semua pihak untuk meletakkan harga yang sudah juga kita pada sekarang letak kepada had ceiling 19.90 sen di peringkat runcitan dan RM16 seunit di peringkat pemborong. Dan kita dah umum pun, kita dah buat kajian dan sudah juga berlibat urus dengan kesemua pihak, termasuklah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, bagaimana nak menurunkan lagi harga ceiling peringkat peruncitan alat ataupun ke tes kendirian ini, kit COVID-19 ini. Jadi buat masa sekarang kita dah sasarkan kepada satu masa tak lama lagi, dalam masa terdekat kita akan umum, Kementerian KHB bersama KKM lah akan umumkan harga had ceiling yang terbaru yang
kita anggap sebagai lebih mampu milik. Baik. Datuk Seri, melihat kepada peningkatan transaksi jual beli dalam talian dan pihak kementerian pun menggalakkan rakyat untuk membeli belah dalam talian, mungkin ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan transaksi fizikal di kedai runcit dan sebagainya. Mungkin apa dari segi sistem penyampaian aduan kalau ada masalah-masalah berhubung dengan proses jual beli dalam talian ini, apa antara insentif berterusan dari pihak kementerian? Ya, kita tidak menafikan bahawa apabila COVID ni melanda kita, ramai menggunakan e-dagang, menggunakan transaksi atas talian. Itu kita lihat sebagai sesuatu yang boleh dikatakan memerasakan kerana mereka yang kehilangan kerja dan kehilangan perniagaan cara biasa dahulu, sekarang mendapat opportunity ataupun peluang-peluang terbaru menggunakan transaksi atau menjual atau membeli atas talian. Tetapi sesungguhnya memang adalah juga keburukan sedikit, kelemahan di mana penipuan pun berlaku. Ya. Oleh kerana penipuan itu berlaku dan sangat kompleks, maka KPDNHP menyediakan saluran-saluran bagaimana pengguna yang merasa tertipu dalam transaksi itu dapat membuat aduan. Ya, kita banyaklah saluran kita. Website kita ada, panggilan telefon secara langsung pun ada, dari Facebook kita pun ada, banyak lagi. Kita kurang lebih ada 9 ke 10 saluran di mana pengguna boleh gunakan untuk menyampaikan aduan kepada KPDNHP. Ya. Adakah setakat ini YB sendiri berpuas hati dengan kualiti sistem penyampaian pihak kementerian? Kita memang, pada saya, memang ada ruang dan peluang untuk buat penambahbaikan sistem itu. Jadi oleh kerana itu, sentiasa kami mencari bagaimana nak membuat penambahan, pembaikan sebenarnya. Satu adalah menggunakan lebih banyak lagi kegunaan online transaksi. Online transaksi bukan membeli belah, tapi online transaksi bagaimana memohon, tak perlulah isi borang seperti biasa, masuk gunakan borang dalam secara digital. Itu penambahbaikan. Jadi lebih banyak lagi kita boleh uruskan dalam satu hari berbanding dengan apabila kita menggunakan borang secara fizikal. Selain itu juga kita boleh urus dengan lebih ramai lagi secara menggunakan virtual conferencing. Ambil contoh, apabila kita nak mencari ataupun minta maklum balas daripada pihak pemain stakeholders atau pemain industri. Kalau dulu kita secara fizikal kadang-kadang dia payah nak dapat ramai-ramai yang dapat bersama. Tapi apabila kita gunakan internet, kita gunakan Zoom, kita guna secara elektronik ni, ramai boleh bersama dalam satu webinar ataupun daripada Zoom virtual conference. Jadi mereka berpeluang untuk meluahkan ataupun memberi cadangan dan sebagainya kepada KPDNHP, dan dengan itu kami merasakan itu amat berkesan sekali selama ini bagaimana kami boleh dapat maklum balas dan yang kami gunakan untuk menetapkan sesuatu akhirnya sebagai peraturan yang terbaru ataupun SOP dan sebagainya. Jadi kita sudah jelaslah ada kejayaan dalam erti kata membuat penambahbaikan dalam sistem penyampaian ataupun delivery sistem kita. Dulu apabila Premis Niaga mohon nak membuat program chip sale, jual murah. Ya, jualan murah. Jualan murah. Secara dulu mereka hantar borang, mohon dan banyaklah yang perlu dilalui sehingga kan sampai sebulan lebih untuk akhirnya mereka boleh dapat keputusan ataupun kelulusan untuk boleh menjalankan jualan murah. Akan tetapi sekarang apabila mereka ni memohon, kita pendekkan masa untuk kita buat
pertimbangan dan dalam masa 3 hari sekarang kita dapat pendekkan. Jadi mereka dah boleh buat jualan murah. Jadi laporan tu boleh datang kemudian nanti. Datuk Seri, di bawah pentadbiran Datuk Seri sebagai Menteri Kabinet HDP, bagaimana aspirasi keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri akan diterjemah ke dalam misi dan juga visi kementerian? Bagi saya, keluarga Malaysia ini adalah konsep kita bersama, ya. Keterangkuman. Ini memang perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan saya sungguh setuju. Dalam kata itu, kita melihat apa sahaja yang berkaitan dengan Kementerian Kabinet HDP ini, biarlah pengguna, peniaga dan siapa-siapa yang berkaitan, all the stakeholders yang berkaitan, perlulah kita bekerjasama. Ada kesinambungan, ada sinergi. Macam satu keluarga lah. Dengan dalam kata kita, kita menggunakan satu mindset yang di mana kita bekerjasama. Kita perlu saling membantu supaya kita sama-sama boleh mencapai yang terbaik. Baik, YB, sebagai penutup segmen inklusif malam ini, mungkin YB nak jelaskan kepada rakyat, bagi rakyat fahami apa antara legasi 100 hari pertama pentadbiran Datuk Seri. Ya, kami Kementerian Kabinet HDP ini, warga Kabinet HDP ini akan sangat komited lah untuk kita membuat sesuatu untuk kebaikan semua. Lebih-lebih lagi rakyat yang sangat memerlukan. Sebab itu 3 yang telah kami angkat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan diluluskan juga pencapaian yang semesti kami buat dalam 100 hari ini adalah nombor 1 adalah franchise. Dalam franchise ini kita ada program franchise mikro dan franchise mampu milik, di mana kita buat pemilihan untuk mereka yang menceburi diri dalam bidang ini akan diberi kelulusan sebelum 100 hari, iaitu sebelum 9 Disember. Ini kita akan buat. Yang kedua adalah berkaitan dengan Sarawak dan Sabah. Lebih Sarawak yang secara khususnya ialah kelulusan daripada peringkat Kerajaan Persekutuan, iaitu memberi waiver ataupun pengecualian kepada Syarikat Petros Niaga Sarawak, kepunyaan Kerajaan Negeri Sarawak lah, untuk dapat mengeluarkan permit license berkenaan dengan LPG ataupun liquefied petroleum gas yang untuk gas untuk memasak ini. Dan juga sebuah syarikat berkaitan negeri Sarawak, iaitu Sarawak Energy Sinar Berhad, yang diberi tahap kelulusan sebagai oil company, jadi ataupun syarikat minyak utama, ya. Kesemua ini adalah untuk dapat manfaat kepada peniaga-peniaga minyak di Sarawak dan juga membantu dalam kita memenuhi perbincangan MA63 bersama perintah ataupun Kerajaan Persekutuan. Dan ketiga, berkenaan dengan kita akan menurunkan lagi harga ceiling kit ujian COVID kenduri ini sebelum 100 hari. Ini kita akan sudah pasti dapat capailah untuk kita turunkan harga hard ceiling ini. Baik, saya ucapkan selamat berjaya dan semoga segala usaha tersebut berjalan lancar, dan ataupun dalam bahasa ibannya Datuk Seri ngarap kemujur semua pengawak. Amat. Terima kasih. Terima kasih YB. Baik, selepas ini rakyat akan menilai sendiri legasi 100 hari pertama pihak KPDN HEP. Untuk itu segmen inklusif berakhir di sini. Saya Hazel Desmond. Selamat malam.